bermaksudkan Malay Business, dan saya terpana dengan beberapa idea yang dibawakan kerana ia bukan hanya menongkak arus tapi mengajak kita untuk berfikir di luar daripada kerangka yang lumrah. Dan Datuk syukur. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menerima kami di rumah Datuk untuk bincang buku ini, Datuk. Yeah, I think it's a pleasure for me to have you, Tuan Syed. Saya selalu beritahu pada Datuk dan pada kawan-kawan bila saya bercakap soal masa depan perniagaan, saya selalu nak berkata apa ya, saya terusik dengan idea cabaran niagawan Melayu ni adalah kerana adanya budaya proxy business. Kita akan pergi kepada itu nanti, tapi itu antara bendanya. Penting saya rasa untuk kita kongsikan dengan penonton latar buku ini. Kita tahu Datuk, orang kata somebody dalam Petronas, memimpin pada peringkat awal Petronas, dan pengalaman itu yang tertumpah di dalam buku ini. Kita cerita bagaimana proses membuahkan idea-idea dalam buku ini itu dulu, Datuk. Okey, sebenarnya buku yang saya hasilkan ni daripada semasa saya di London School of Economics di London, ada sejarah dia. Semula saya balik daripada, ni saya cerita sikit lah ya. Saya tahun 95, saya pergi haji dengan isteri, dengan datin, dan balik pada haji tu saya terasa kuat untuk berhijrah ke England. Jadi saya ada sebab tertentu tu? Mungkin masa tu ekonomi Malaysia tengah pesat juga. Tapi saya nampak sign-sign yang economic indicator yang something is going to happen. Saya ibaratkan macam the glass ceiling yang saya tengok secara ekonomi ni akan dah nak retak. Ya. Jadi saya pergi 95, saya siap beli satu rumah di sana melalui auction, dan saya bawa keluarga saya pindah tahun lepas saya balik pada haji, tahun 95 juga. Jadi satu keluarga pindah sana. Anak-anak saya masukkan sekolah sana, dan saya masuk ke London School of Economics. Alhamdulillah lah, saya diterima sebagai PhD student. Dan LSE bertanya dengan saya, apakah subjek yang saya nak buat ni? Apa yang saya nak kaji? Saya kata, saya always have this in mind. Kata. Persoalan utama saya yang ada timbul di dalam otak saya was, kenapa orang Melayu ni tak boleh berniaga? There was a fundamental question that I said I need to investigate deeper and to know more, to research more about kenapa Melayu, why Malay cannot do business, why orang Melayu tak boleh berniaga. Jadi saya mula buat research sampai di LSE, and that was the topic I proposed. Basically is bidang entrepreneurship. Ya, dengan sebab itu saya not the main subject why Malay cannot business, but to understand what is entrepreneurship yang so elusive to the Malays. Orang Melayu ni cuba tak ni ya. Jadi dengan bila saya buat kajian, saya tengok daripada beberapa segi, ya. Bukan daripada segi perniagaan saja. Saya kata untuk kita mendalami ni, untuk kita dapat tahu lebih, saya rasa kita kena tahu sejarah dia, daripada effect of colonialism, macam mana budaya Melayu tu, lepas tu dia punya karakter Melayu ni, ya, politik Melayu, dan juga orang Melayu sebagai Islam, dan juga vis-a-vis dunia Islam. Ya. Kita ni we are not living in a nutshell, kita living in a global society. So the effect of Islamic society on the Malays, similarly vice versa, there is an impact. There is a psychological so-called kita kata berkait lah, ya, tentang Melayu dan Islam. Dan saya juga mengkaji apakah yang perlu yang usahawan ada untuk berjaya. Macam what is required to be a successful entrepreneur. Ya? Apa sifat-sifat dia, apa ciri-ciri dia, apa skill dia. Ini semua pada saya, tiap-tiap yang kita nak buat tu ada skill. Ya? Entrepreneur pun ada skill. Kita tak boleh cakap main sembrono suka berniaga, tapi kita kena faham apa yang kita nak berniaga, kita nak buat. There are certain skill required in an entrepreneur. Dan ada juga certain karakter yang perlu ada dalam entrepreneur. These are things yang saya dalami semasa saya dekat di LSE. Dan saya banyaklah saya
di LSE tu penuh dengan buku-buku yang daripada street settlement document tu. Semua simpan di sana. Jadi saya dapat baca, mentelaah dan membaca banyak buku-buku. Sampai buku apa ni yang penggara Melayu apa nama? Abdullah Munshi. Abdullah Munshi pun dia simpan di sana, yang original text. Dalam fikir saya, kenapa kerajaan Malaysia tak nak bawa balik khazanah-khazanah ni, boleh buat satu kajian macam mana orang putih observe kita, apa dia buat masa tu. Kenapa kita tinggalkan benda-benda di sana? Ya, patut khazanah kita, ini khazanah kita, walaupun direkodkan, ditulis oleh orang putih, tapi they were the masters of the land masa tu kan. So I think we should bring those documents back. Datuk, sebelum kita pergi terus kepada kandungan buku ini spesifik, kerana saya rasa penting juga untuk kami memahami thought process untuk Datuk menghasilkan buku ini, kerana Datuk menyebutkan peluang berada di LSE itu bukan hanya untuk melihat soal keusahawanan Melayu, tetapi juga memahami budaya, cara fikir, psiki dan psikologi Melayu tu, melihat kepada sejarah yang panjang tu. What have you found out? Orang Melayu ni dia panjang sejarah dia. Sebenarnya buku saya bila mula-mula saya tulis, bila saya telah saya pegangkan itu. There was the first book in 9203 ingat. When saya finish, sebenarnya saya tak habis belajar di LSE sebabnya I was involved with a venture capital fund, basically a fund manager lah. So saya dijemput sebagai konsultan mula. Kemudian dia tawarkan saya, memberi saya saham dalam syarikat yang dia tubuhkan, nama Trim Capital. Mula saya dengan Titan Capital, yang induk tu. Bila saya dah bekerja, saya dah most of my time involved ni. Saya banyak travel lah ke US, balik ke Malaysia pun juga. On the business lah, on the getting to manage some funds. Bukan funds, FUNDS. Jadi saya tak kurang masa. Jadi masa tu saya dah dekat 2 tahun saya di LSE. Tapi saya rasa tak sia-sia lah. Saya pun bertekad, saya mesti nak habiskan penulisan buku saya ini. Apa juga yang saya tahu dan saya kaji, saya akan terjemahkan ke dalam buku. Jadi bila saya balik ke Malaysia, saya buat buku yang pertama tu lah, The Malay Lost World. It was published by Enzagain, dan dengan association with perdonan buku ada tulis tu dalam tu di depan. I think you know the National Yayasan Pembangunan Buku. Yayasan Pembangunan Buku. So jadi Enzagain punya publisher kata, Datuk publish lah, kata sayang ni. So anyway, bila saya dah publish, dijual, banyak juga saya dapat komen-komen yang positif. Buku ni balik kepada soalan Tuan Syed tadi tentang apa saya discover tentang Melayu ni. So jadi kita nak tahu Melayu ni, saya titlekan The Malay Lost World. Malay Lost World ni is symbolic. Macam satu dunia Melayu yang hilang. Sebenarnya empire Melayu ni besar. Kalau kita tengok daripada segi sejarah, daripada Majapahit lah, daripada Riau, Johor Riau, daripada dan subsequent empires kan, yang kita baca di dalam sejarah. Sebenarnya yang saya kesal ni, kenapa tak bersatu masa tu, persatuan negeri-negeri Melayu ni, yang budaya Melayunya, termasuklah Malaya masa tu kan, Indonesia, Borneo, Kalau kita tengok kaji pada sejarah, negeri-negeri ini semua ada kesultanan, macam Johor Riau, macam Majapahit di Indonesia, di Brunei pun ada, di Sulu ada Sulu. Sebenarnya Sabah ni kepunyaan Sultan Sulu daripada asalnya, itu pun disewakan kepada Inggeris. Jadi negeri-negeri ini sebenarnya kalaulah dapat negeri Melayu ini bersatu, the whole picture of the Malay world is different. Itu saya bagi the Malay Lost World. Kita hilang satu dunia yang patut kita ada dan dapat. Saya juga berpendapat mungkin Australia tu
Sebahagian daripada dia bukan The Malay Archipelago. Betul. Cuma kita ni mungkin Melayu, kita takut sejuk kan. Ada off season, time sejuk, ada winter, jadi kita tak berani ke sana. Tapi kalau kita tengok daripada kaji daripada orang original yang duduk di sana, tak ada banyak beza dengan origin daripada Irian Jaya dengan Australia. Jadi sepatutnya kawasan ini is part of the Malay Archipelago. Australia ni dia orang putih bawa apa penjenayah yang apa ni, dia tahu kat Australia mengapa dia nak colonize, they want to be there permanently. Dia nampak negeri ni banyak future kan. So jadi pasal kita ni Malay normally quite short sighted lah, dia tak pandang jauh kan. Jadi the fact that tak jadi itu menunjukkan orang Melayu ni tak kerti bersatu. Tak bersatu hati, you know. Walaupun kita tak banyak berperang antara satu sama lain, tapi kita tidak suka meneroka ni. Ada juga kita baca bukan penjajahan ni, pelayaran Melayu sampai ke South Africa, ke Ceylon kan, dan juga Cambodia. Jadi Cambodia ni pun satu masa banyak orang Melayu ya, selatan Thailand. Jadi inilah pada saya gagasan. Filipina pun semua suku-suku Melayu. Kalau kita study Tagalog apa semua kan, dia punya ethnicity tu dia lebih mirip kepada ni. Of course orang-orang Kadazan, orang Iban ni pun dia orang suku-suku Melayu juga kalau kita kaji. Put aside their religion lah kan. Ini sepatutnya dah jadi satu empire besar Melayu. Tapi tak jadi. Jadi elemen penyatuan Melayu tu caburan mungkin terbesar kepada umat Melayu. Terbesar, ya. Datuk, itu mungkin kita menoleh ke belakang, latar historicalnya. Tapi kami juga tahu Datuk berada di Petronas, dan pada peringkat awal the who's who in Petronas tu are among the orang kata high flying Malays lah. Dan saya rasa itu juga membentuk cara fikir bila Datuk melihat dunia Melayu ni. Sebelum kita terus kepada soal Malay businesses ni, Datuk dapat di LSE melihat ke belakang dan berada di Petronas untuk melihat bagaimana potensi Melayu memimpin sebuah syarikat Fortune 500. Saya rasa itu juga pengalaman yang besar yang menyebabkan Datuk melihat dari neraca yang berbeza. Pengalaman saya di Petronas ni agak unik. Saya masuk Petronas tahun 76. Bila saya balik pada Amerika, lepas saya dapat saya punya MBA, Master of Business Admin. Masa tu tak ramailah yang buat pengkursusan ni. Saya dihantar ke mengajar di Universiti Kebangsaan sekejap di pantai. Masa tu bank pun tak ada lagi. Jadi bila saya dalam 4-5 bulan saya kata saya nak cari satu pengalaman yang aneh lah, yang baru, yang lain daripada mengajar. Pasal saya pun biasa jadi tutor masa saya dekat Amerika kan, dipilih menjadi tutor sebagai staff assistant di Amerika. Tapi mungkin minat saya kurang dalam mengajar. Bukan saya tak boleh mengajar, tapi saya suka nak buat benda yang baru, praktikal. Bila saya masuk Petronas masa tu tak sampai rasa saya 40 orang. Di dalam Petronas. Di dalam Petronas. Masa tu nothing, di Jalan Pudu kan, that was our first office. Ya, saya tengok gambar pejabat pertama Petronas itu. There was nothing, not much. And then, Petronas pun ditubuhkan Petroleum Development Act kan, 74 saya ingat. 75 baru ada 5-6 orang saya diberitahu. Jadi bila saya masuk tahun 96 tu adalah lebih kurang 40 orang. Yang the only functioning department masa tu international marketing. Saya di situlah. Tapi saya dan kawan saya Skandar Tan Sri dan Samsul, kita buat pricing untuk how to sell crude oil. Kita buat satu formula kan, pricing policy, pricing, kita buat satu manual lah. Itu satu yang saya peninggalan saya dengan Syamsul lah. Kita selalulah present to management, to the board pasal berapa banyak, berapa harga kan. Jadi pengalaman saya di sana is we have to start new, kita start fresh. Lepas tu saya tak berapa bulan saya masuk ke projek, downstream project. Jadi projek-projek yang berjalan masa tu ialah MLNG yang Sarawak, the first one. So jadi kita banyak belajar, saya banyak belajar daripada konsultan, daripada juga pada Shell punya side yang promote yang nak buat LNG projek ni dengan Petronas. Jadi situlah saya belajar negotiate internationally, jumpa konsultan yang pakar-pakar yang berfikiran jauh dan juga orang teknikal yang inilah yang saya rasa hebatlah pada masa tu
Dan saya percaya satu masa nanti Petronas akan boleh membuat segala-galanya kalau kita usaha. Dan betul bila saya masuk ke projek site masa tu dipanggil Processing Manufacturing Division. Okey. Dan saya di sana, lepas tu tak lama tu saya jadi Head of Project Planning and Monitoring, dan saya usahakan projek-projek baru. Macam kita, one of the first project yang masa time saya tu, kita buat Terengganu Refinery. Terengganu Refinery ni di Kerteh. Okay. Masa tu ada elemen-elemen macam I would say sabotage juga lah daripada local company. They were not happy bila kita buat PSC kan, ada Petroleum Development Act ni. Okay. Shell, Esso semua jadi kontraktor kepada Petronas. Saya ingat dia satu masa dia threaten to get out of the country kalau Petronas ni dia continue to ditubuhkan. So anyway, Petronas was steadfast. I think I would say the early people of Petronas were the heroes in a way lah. Semuanya berteguh, berpegang kuat kepada prinsip yang kita boleh lakukan perubahan tentang industri petroleum oil industry kan. Jadi kita belajar daripada pengalaman. Dari situ saya dapat macam-macam pengalaman lah. Macam mana nak mengendalikan projek, macam mana nak implement projek, macam mana nak monitor projek tu kalau lambat ke. Kita tender, open tender, kita tak ada bagi selected tender. Kita tender satu dunia. Kita buat pre-queue, kita buat selection sampai daripada 60 company kita turun ke 25, lepas tu tinggalkan 6 kan. Lepas tu kita buat bid document tu, bid the last one tu macam kita kata plus minus 20% lah makna accuracy. Plus minus 5% or 10%. Kalau yang second stage tu plus minus 20. Jadi kita dapat mengasing company-company yang kurang pengalaman ataupun yang hebat lah untuk bantu kita. And kita most of the time we get the cheapest bila kita open tender. Contohnya saya ingat kita punya refinery Terengganu yang dapat company Jepun, saya ingat JGC. It was tendered, kita punya estimate with the help of Bechtel. Bechtel ni satu consultant di Amerika. Dia also buat banyak pakar kan dalam bahagian hydrocarbon petroleum ni. So they estimate our project to be 120 million ke somewhere. Okay. Tapi bila kita tender, it was below 100 million. It's 90 something million, 98 that million. Japanese company. The Japanese company. So JGC saya ingat. Lepas tu they implement the project and we save a lot of money. And that was the way Petronas buat ni lah. Dan saya pengalaman saya juga di Petronas ni. Petronas dia tak suka cerita sebelum buat tak diam. Kita buat dulu. Dah buat pun cerita. Bukan kita heboh-heboh lepas tu tak buat. But the Petronas culture yang saya tahu lah, saya lalui, we do it quietly and do it well. Okay. Datuk, sebab Datuk dah mula sebut soal budaya kan. Saya kira dalam buku ini banyak mengkritik soal budaya. Itu kita akan mungkin dalam episod seterusnya secara spesifik tentang budaya niaga Melayu. Tetapi yang penting juga bila kita melihat historical backdrop yang Datuk beri dan kita bandingkan pula dengan prestasi Petronas yang kita boleh anggap syarikat anak Melayu lah, didukung oleh anak-anak Melayu yang berbakat di dalamnya. Bererti kita boleh menjadi global player. Dengan syarat-syarat tertentu yang mungkin itu merumuskan buku ini agaknya. Kalau kita boleh sentuh tentang itu dulu, soal it's not impossible for us to be global players dalam dunia global hari ini, dengan walaupun kita ada historical backdrop. Abdullah Munshi banyak mengkritik Datuk sebutkan tadi itu. Datuk boleh kongsikan itu? Sebenarnya bukan saja melihat saja pengalaman saya di Petronas, tapi saya membaca dan observe di luar. Kerajaan masa tu dah ada NEP kan. NEP ni sejak daripada Tun Razak saya ingat tahun selepas 13 Mei Saya ingat mula tahun 70 71 gitu NEP ni dia beri 20 tahun. Betul. Dan saya faham kenapa orang Melayu perlu dibantu. Dan saya pun setuju jugalah ada satu program plan untuk orang Melayu di mana kita boleh bantu kan, mana kita define dalam NEP itu target mana 30% kita nak kuasai. Tapi dalam 20 tahun kita masih belum berenjak, belum graduate, belum dapat
dapat target yang dihendakkan. Bahkan masa Dr. Mahathir, dia tambah lagi 10 tahun. Dia panggil NDP, National Development Program or Policy. Jadi all in all 30 tahun, NEP and NDP. Tapi saya nak tanya, apakah hasil selepas 30 tahun? Adakah orang Melayu tu makin lebih pada dia punya equity shareholding lebih pada 30% atau makin kecil? Saya bertanya juga, kenapa tak dapat kita capai? There must be something wrong with orang Melayu ni. That's why saya berbalik kepada asal soalan saya, kenapa orang Melayu ni tak boleh berniaga? Itu soalan pokok. Macam there's a lot people say tak ada capital lah. Saya tengok Mustafa Muhammad masa Ministry of Trade ada sebut, dia kata sebab orang Melayu tak ada modal, tak ada pasaran begitu gini kan. Tapi dia miss satu je. Saya kata dia tak sentuh budaya Melayu yang saya rasa kritikal. Dalam keusahawanan ni ada satu budaya. If you don't have that budaya, you tak boleh berniaga. Because you ada duit. I bagi you subsidi, bagi you loan apa semua. But if you don't have the skill, the right character, the right values sebagai usahawan, you don't get anywhere. Dari bacaan Datuk, tadi digambarkan Datuk melihat ke belakang, adakah perangai Melayu ni yang kemudiannya nanti akan diterjemahkan dalam bentuk perangai budaya meniaga Melayu, ada kesannya daripada pengalaman dijajah tu, Datuk? Semestinya, saya rasa kita kena kaji the effect of colonialism kepada budaya Melayu, kepada peniaga Melayu. Sebenarnya kalau kita baca sejarah yang saya kaji lah, Melaka ni satu bandar yang hebat. The Port of Melaka ni boleh dikatakan the Venice of the East lah. Venice ni di barat yang paling hebat, tapi di timur yang hebat Melaka. Jadi banyak perniagaan masa sebelum pendatang kolonis datang menjajah negeri kita. Orang Melayu bebas berniaga. There was free trade. Free trade ni asas kepada ekonomi untuk berkembang, untuk kita berdagang dan membesarkan ekonomi sebuah negara lah. And that's why we have the free trade. Maknanya dunia bebas berniaga. Masa tu orang Melayu bebas berniaga. Dan kalau kita tengok daripada sejarah, saya tengok daripada gambaran yang saya baca dan juga lukisan-lukisan kapal-kapal yang di Melaka tu, Sultan Mansur Shah pun ada kapal berniaga. Orang pedagang-pedagang Melayu yang ni mungkin masa tu dia orang tak rekod nama-nama. They were trading. Dia orang trade in gold, in silk, macam-macam lah. Sampai gandum, apa dia panggil sago lah, macam-macam. Mat. And they were free trade. So this and then spice trade lah, daripada yang datang daripada India, daripada Malabar, daripada negeri China. Kita tahu China pun datang sini berniaga. So jadi bebas, tak ada ni. They were not colonies. So bila orang putih dapat tahu, the West dapat tahu yang Melaka ni satu port yang hebat, and they need the spice kan, macam spices yang datang daripada kawasan-kawasan Indonesia, Malaya dan sebagainya. Jadi they were keen to trade from India. Sometimes they become tempat berniaga, dipanggil spice trade lah, in short dulu di dalam buku sejarah. Bila kolonis dapat tahu, dia datang. So yang mula-mula datang Portugis. That was 1511 kan. Sebenarnya Portugis ni sebenarnya dia bukan minat sangat berniaga. They want to convert the Malays to Christianity. Tapi malangnya, ni saya baca sejarah ni bukan buku daripada ni, bukan tulisan daripada ni. Saya satu buku ditulis oleh sejarawan Perancis ya. Dia mengatakan Portugis datang ke Melaya ni nak convert orang Melayu. Tapi the unfortunate part, orang Melayu tahun 1400 dah Islam. Jadi dia punya tu tak jadilah. So why the Portugis never really do trade. Lepas itu they were then taken over by the Dutch. Dutch ini dia lain sikit. Dia bukan saja dia datang, dia menakluk Indonesia dulu. Java, Batavia kan, they were there. So they have a formidable business kat sana. Lepas itu dia datang ke Malaya, take over from the Portugis. They started the Dutch yang bunuh free trade ni. Dia kata orang Melayu sekarang tak boleh berniaga
offshore lagi. Dia boleh berniaga pesisir saja. Tak boleh jauh-jauh. So they make the law, so that mana ni you kena jual kepada Belanda lah. So when you sell to one person, they will squeeze juga, maknanya monopolistik. Monopolistik lah. So lepas Napoleonic War, ini Britain England berlawan dengan Belanda, Belanda kalah. Jadi dia ada satu agreement. Dia kata now the English pula nak ambil, tukar. Tapi the British also dia mau mercantile class. Dia nak, they were all yang datang pun usahawan, entrepreneur yang nak cari masuk modal, nak dapat duit banyak. So dia melabur dalam tin, di dalam rubber kan. So they see a lot of potential. Cuma pada pandangan mereka dan juga pandangan saya rasa orang Melayu ni mungkin masa tu kurang labor lah dalam ni. Jadi dia bawa masuk pekerja-pekerja negeri China, dia galakkan datang. Jadi there was a lot of migrants from China, India to work in the plantation, rubber plantation. Dan Chinese pun yang dah lama duduk kemari, dia quite entrepreneur people. Dia buka mine sendiri. Kalau kita ingat dulu pergaduhan Gihin Haisan kan, pasal ni. Sebenarnya secret society ni pun is satu budaya yang kita kena faham. How does it affect the business until today? Tapi balik kepada Melayu tadi, budaya Melayu berniaga ni. Jadi orang Melayu ni bila dah dikongkong oleh Belanda tadi, dia dah macam tak ada tempat. Dia orang lari ke sana kemari lah. They lost the so-called the entrepreneur punya budaya berniaga tu makin lama makin hilang. Jadi di situlah saya rasa puncanya orang Melayu ni disekat berniaga dan menjadi satu bangsa yang jadi petani dan nelayan. Diasingkan oleh Inggeris. Jadi sampai sekarang lah kita bila pengasingan itu Datuk melihat ada kesan kepada cara fikir dan budaya perilaku Melayu? Ya, bila kita orang berniaga ni, dia paradigm dia besar. Ialah macam mana dia nak besarkan berniaga, macam mana sistem dia nak adopt. They have a lot. They have to come up with new ideas to increase the business or to diversify ke ataupun macam nak maintain business dia kan. Jadi ini memerlukan pemikiran. Jadi bila budaya yang saya sebut tadi tak ada, jadi makin lama kita makin hilanglah kita punya kemahiran berniaga. Jadi sayangnya kita daripada boleh berniaga sampai ke tahap tak boleh berniaga. Jadi saya pun tak heran kalau orang Melayu dia beri macam-macam dalam NEP dan NDP. Tapi kita masih tak boleh maju. Tak sepatutnya inilah. Tapi saya rasa bukan kata Melayu ni tak boleh diberi peluang. Saya ingat peluang dah diberi. Tapi akhirnya kita tengok timbul budaya Alibaba dan juga pada pandangan saya dalam buku saya tulis carried entrepreneur. Entrepreneur yang tak sepatutnya entrepreneur tapi dia paksa jadi entrepreneur. Maknanya dia ambil, dia bagi, dia trustkan, maknanya jadi nominee. Jadi nominee kepada yang berkuasa untuk berniaga atau menjalankan perniagaan yang whatever they want from the political masters. Jadi saya kira itu sekaligus dah menjadi mukadimah kepada episod kita berikutnya bila mana kita nak menjurus kepada buku ini yang mana kita di peringkat awal ini episod ini kita bercakap soal latar belakang penulisan pengalaman Datuk yang ditumpahkan dalam buku ini. Jadi episod selanjutnya lebih menjurus kepada Malay business revivalism through entrepreneurship itu bersama Datuk Syukur Omar.